السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla pada petang yang mulia ini. Kita dapat kumpul bagi mengambil sedikit manfaat ilmu ataupun tazkirah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi insyaAllah tajuk kita petang ni asbab insyirah sadri, sebab-sebab kelapangan jiwa. Selamat betul. Tadi cantik ya, sekarang tak ada. Okey, tak apa. Kita pergi. Jadi maknanya tentang insyirah sadr, ataupun dia panggil kelapangan jiwa, ataupun istilah ringkasnya kebahagiaan lah. Jadi jiwa yang lapang ni, orang yang berjiwa lapang, mana dia bahagia lah. Jadi semua orang nak cari kebahagiaan ini, semua orang nak cari, nak tuntut kelapangan jiwa. Dan dia berlaku dengan berbagai cara lah. Jadi orang beriman dia ada cara yang tersendiri, orang tak beriman dia ada cara yang tersendiri. Tapi jalan yang sebenarnya adalah jalan orang-orang beriman lah. Okey. Jadi maknanya kita lihat ni, saya buat nota yang ringkas. Saya ambil 10 perkara yang boleh mendatangkan kelapangan jiwa. Jadi yang pertamanya, awal kulli syai' lah. Yang pertama, daripada segala sesuatu, tauhid lah. Pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya tauhid. InsyaAllah saya akan pergi kepada huraian yang sekadar mampu bagi memenuhi masa kita sebelum masa yang telah ditetapkan. Jadi yang keduanya, berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Husnul zan billahi Ta'ala, baik sangka. Jadi maknanya bila mana ada baik sangka dengan Allah Ta'ala, maka akan ada kelapangan jiwa. InsyaAllah kita akan pergi kepada huraian dia. Yang ketiga, berilmu dengan ilmu syar'i. Ini 10 sebab ni yang terbesar untuk mencapai kelapangan jiwa ataupun kebahagiaan. Yang keempat, berzikir dan banyak berdoa. Banyak berzikir dan banyak berdoa lah. Yang kelima, bersegera meninggalkan maksiat, dosa, serta muhasabah diri. Yang kelima. Yang keenam, menunaikan segala yang fardu serta sentiasa melaziminya, sentiasa melakukan kefarduan. Yang ketujuh, bermajlis dengan orang-orang salih. InsyaAllah kita ni, insyaAllah lah kita bersama dengan orang-orang yang salihin dan salihat, insyaAllah. Yang ke-8, membaca Al-Quran. Ini sebab kelapangan jiwa. Yang ke-9, berbuat ihsan kepada sesama makhluk, berbuat baiklah. Yang 10, membersihkan hati daripada segala kotoran dan berusaha menjaga dan memelihara hati. Ini 10 perkara. InsyaAllah kita pergi kepada pendetilan dia, insyaAllah. Pertama tadi, asbabul awal, sebab yang pertama dalam kita nak mencapai kelapangan, kelapangan jiwa, ketenangan jiwa, sakinah, ataupun kita nak capai kebahagiaan, sa'adah, bahagia.
Jadi bahagia datang daripada mana? Bahagia datang daripada ni. Sebab tu Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Ma yaf'alu bi a'da'i ana jannati fi sadri. Apa yang musuh-musuhku boleh buat pada aku syurga aku di sini. Maknanya kalau mereka penjarakan aku, itu uzlah bagiku. Kalau mereka membunuh aku syahid. Kalau mereka membuang daerah, buang negeri, aku melancur, bersia-sia di bumi Allah Ta'ala. Jadi apa yang musuhku boleh buat pada aku? Ana jannati fi sadri. Aku syurga aku di sini. Walaupun dia terpenjara, akhirnya mati dalam penjara, rahimahullah Ta'ala. Tapi itulah dia kebahagiaan yang sebenar, yang sejati lah. Kata murid dia, ini murid bagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah, murid kanan lah ni, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, dia kata, fa mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu, cinta kepada Allah Ta'ala. Dia nak capai darjat kecintaan kepada Allah ni lah ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bukan perkara yang mudah dan perkara yang senang lah. Pertamanya, Swiss dia Allah Ta'ala lah. Allah yang kurniakan. Dia panggil taufik, petunjuk, dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang campakkan ke dalam diri kita rasa cinta kepada Allah. Sebagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah para sahabat radhiyallahu anhum seterusnya. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta mereka kepada Allah tak dapat nak digambarkan lah macam mana. Tapi pengorbanan lah. Cinta yang menzahirkan pengorbanan nyawa dan harta dan keluarga. Kita baca kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita baca kisah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhum. Kisah siapa lagi sahabat-sahabat kan yang hebat-hebat tadi kan? Kita tengok contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang sangat mencintai mak dia, sangat baran liwalidatihi, orang yang sangat berbuat baik kepada mak dia. Tapi apabila dah cinta pada Allah Ta'ala tadi, mengatasi cinta daripada mak dia. Sehingga mak dia kata, kalau kau tak tinggalkan agama kau, aku boikot, tak akan makan dan minum sehingga aku mati. Ya'kulukan nadam, kau akan menyesal abadad dahar, selama-lamanya. Jadi mak dia pun boikot semua, tak nak makan sampai lembik. Dia tengok mak dia dah macam tu punya jihad, nak suruh dia jadi murtad balik. Dia kata, ya ummah, mak, dia kata, kalaulah mak ada 100 nyawa, keluar nyawa mak depan saya satu-satu, saya takkan tinggalkan agama ini. Kuli auda'i, mak makan ataupun mak tak nak makan, saya tak boleh buat apa, saya tak akan tinggalkan agama ini. Jadi mak dia memakan jugalah, salah. Jadi itu dia kecintaan kepada Allah. Banyak lagi lah kisah, kalau saya nak sebut tak sempat masa yang diberikan ni kan. Ini pun dah 10 minit dah. Okey, baru poin yang pertama dia saya baca untuk nak sampai 10 poin tadi kan. Baik, cinta kepada Allah Ta'ala. Huraiannya sangat detail lah, tak sempat nak lah. Okey, mungkin sampai sebulan kita cerita pasal cinta kepada Allah Ta'ala saja. Mungkin sebab kata Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala, kitab itu kan, kitab Madarijus Salikin dan kitab lain, semua cerita bab ni panjang lebar. Ya. Oh ya. Okey, kemudian pengetahuan tentang Allah, kenal Allah. Bila kenal Allah Ta'ala tadi, rasa tenang dan tenteram dengan ingat Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati jadi tenang. Sebab tu orang tengah marah, sabar, ingat Allah. Dia kalau dia boleh tangkap, pegang diri dia balik, okeylah. Kalau tidak, rugilah dia. Mempersembahkan segala cinta, ketakutan, harapan, tawakal hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau ada benda dalam diri kita, Masya Allah, kita tak kisahlah dengan kehidupan kita macam mana pun, sehingga dia rasai hanya dia yang maha menguasai segala urusan hamba, azam dan kehendak hamba. Itulah syurga dunia.
Macam sahabat-sahabat kita di Gaza, di Palestin. Kalau mereka ada perkara ni, mereka ada keimanan macam ni, tak ada apa. Dunia ila al-fana, dunia kepada kehancuran. Insyina am abaina, nak atau tak nak, kita akan kepada kehancuran, kepada fana. Okey. Tapi kalau kita bersabar dan kita mengharapkan pahala kepada Allah Taala dan kita bermohon pertolongan daripada Allah Taala, maka Allah akan datangkan pertolongan dia kepada kita dunia dan akhirat. Jadi begitu. Nikmat yang tidak ada tandingannya. Jadi hanya ada pada orang beriman saja. Orang tak beriman tak ada benda ni. Dan itulah kesejahteraan bagi orang yang mencintainya. Dan kehidupan bagi orang yang mengenalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Jadi maknanya itulah dia. Tauhid adalah perkara utama yang diajak oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi mengajak kepada pengesaan pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perkara yang tersebut ni. Kemudian kata Ibn Qayyim lagi rahimahullah, dia kata sejauh mana kesempurnaan tauhid, kekuatan dan peningkatan dalamnya, sejauh itulah kesenangan hati pemiliknya. Jadi kebahagiaan kita diukur macam mana? Diukur macam ni lah. Kesempurnaan tauhid kita, kekuatan keimanan kita, peningkatan dia, keimanan tadi, maka makin meningkat, maka makin bahagia, makin tenang pemilik jiwa tadi lah. Jadi kita tengok manusia yang paling bahagia, paling tenang adalah Rasulullah lah, sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab iman dia sentiasa naik. Iman para anbiya alaihi wassalatu wassalam sentiasa naik, tak turun. Tak ada istilah turun. Kalau iman para malaikat dia statik macam itulah. Iman kita ni macam ombak laut. Sekejap dia jadi tsunami. Kan? Tsunami malam pertama Ramadan lah. Malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan. Kan? Ini dia panggil fenomena ni berterusan setiap tahun. Ya. Kita tengok kalau nak masuk parking surau tu sampai tak ada parking. Ya. Kita start pergi satu surau. Dulu masa kita mengajar mingguan ni, parking bebas, nak parking mana-mana. Sekarang kan bulan pertama, hari pertama, hari kedua, 3 Ramadan, parking kat luar surau, luar pagar. Masya-Allah, agresif dah, alhamdulillah. Jadi kita doalah, kita sendiri kita doa supaya kita ni sentiasa istiqamah dan teguh sepanjang tahun. Baik, sebab kedua, husnuzan. Husnuzan billahi ta'ala. Baik sangka kepada Allah Ta'ala. Maknanya Allah buat apa dekat kita, kita baik sangka. Sekarang ni, di Gaza, saya buat contoh Gaza ya, sebab itu kita nampak realiti hari ni. Contoh tempat-tempat kita mungkin ada kan, tapi sana lebih jelas. Hari-hari kita tengok. Sebab air mata pun tak ada dah. Tengok sampai tak mau tengok dah. Tak boleh tengok. Okay. Jadi kita hamba Allah Ta'ala dalam keadaan apa keadaan saja, kita kena berbaik sangka pada Allah. Takkan kita nak kata Allah, siapa ya Allah dah ramai dah mati 30,000 orang lebih dah mati pun semua kan, siapa tak datangkan malaikat, satu malaikat sudahlah, Jibril ke siapa kan, mari hancurkan puak-puak Israel ni. Ya Allah, mana ada pertolongan, mana ada bantuan. Jangan macam tu. In tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar, kamu bertakwa, Allah akan datangkan pertolongan kepada kamu. Keimanan tadi. Sebab kedua, berbaik sangka. Dalam apa keadaan kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Apa Allah bagi pada kita? Sudah jatuh di timpa tangga, ujian lepas ujian lepas ujian lepas ujian. Lepas tu makcik telefon, nak cerita masalah dia tak sempat, dia menangis dulu. Tapi dia nak kongsi, dia nak ambil, mungkin dia punya energi lah kan, jiwa dia tadi. Ustaz, kita macam mana ni kan, nak tanya kan, lepas ujian satu tak habis ujiannya, ujian dia pula mari. Allah sayang makcik lah. Allah sayang kita. Allah uji kita untuk apa? Sebab itulah dia tujuan kita diciptakan. Kalau orang tanya kita soalan, kenapa kita diciptakan? Selain daripada jawapan dia, kita diciptakan untuk beribadah. Selain jawapan dia, Mada khuliqna? Kenapa kita diciptakan? Jawapan dia pendek ya. Khuliqna lil ibtila. Kita dicipta untuk diuji. Mana dalil? Allah kata huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Khalaqal mauta wal hayat. Dia yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk dia uji kamu. Jadi kehidupan kita penuh dengan ujian. Kesenangan, ujian. Keburukan, ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami pasti uji kamu, Allah kata, dengan keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, fitnatan, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Jadi baik sangka kepada Allah. Baik. Ketika seorang hamba memiliki sangka baik kepadanya, maka Allah membukakan pintu berkahnya baginya dari arah yang tidak pernah diduga. Allah kata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kita baca ayat ni. Kita 1,000 dinar. Bukan 1,000 dinar pun, tak ada dalil pun. Kan? Tanya 786 dapat kata ayat 1,000 dinar lah. 786. Tahu belakang kereta. Ha? Tahu belakang kereta. Oh, tahu kat belakang kereta. Tapi bagus juga kita duduk baca belakang. Betul. Saya bila nak kereta ada stiker kat depan kan. Kat depan tu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu ingatkan kita, masya-Allah. Terima kasih. Betul. Kan kita hidup atas jalan raya. Saya ingat saya tua atas jalan raya kot. Jam kan sana sini kan. Jadi sempat baca yang tulis kat belakang kereta tu kan bagus. Tazkirah untuk orang belakang. Betul, saya sendiri. Dia tulis kat belakang tu kan. Kita hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kan lalai kan. Ada yang mengingatkan kita. Kereta-kereta di hadapan kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Macam-macam, insya-Allah. Nikmat. Ini nikmat. Okey. Oleh itu dia kata, wahai hamba Allah, sangka baiklah kepada Rabbmu dan engkau akan melihat kelapangan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. In khairan fa khairun. Kalau dia sangka baik pada aku, maka baiklah. Apa yang berlaku bahawa ini kepada umat Islam? Dia sangka baik pada Allah Ta'ala. Sangka baik pada Allah. Jadi Allah nak kebaikan kepada kita, di sebaliknya kita tak tahu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Wa in syarran fa syarrun. Kalau kita sangka buruk pada Allah, maka nanti jadi buruklah pada kita. Bersangka baik pada Allah. Sebab yang ketiga, berilmu dengan ilmu syar'i. Ilmu melapangkan dada. Jadi maknanya, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dia buat dalam kitab dia satu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum bercakap dan sebelum beramal, kena berilmu, kena belajar, menuntut ilmu. Kan? Ilmu ni sampai kita matilah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, al-ilmu in talabtahu kathiru wal umru an tahsilihi qasiru. Ilmu ni kalau kau tuntut, ya, banyak, tak tertuntut ilmu ni. Kita semua adalah penuntut ilmu. Saya sampai penuntut ilmu, kita penuntut ilmu. Wal umur untuk menghasilkan ilmu itu qasir, pendek. Kita mati sebelum dapat ilmu yang banyak tadi. Ilmu tak banyak pun. Allah bagi ilmu dekat dunia ni. Benang ni dicelup dalam laut. Benang dicelup itu tangkap lekat air tau. Tak basah pun. Benang tadi. Subhanallahirrahmanirrahim. Ni dia. Jadi ilmu dia melapangkan dada, sementara kejahilan menyempitkan jiwa kita. Setiap kali ilmu bertambah dan meluas, maka dada pun akan semakin terasa lapang. Sebab tu Allah kata, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, kata Allah. Orang yang paling takut pada Allah Ta'ala, yang paling lapang, paling tenang jiwa mereka adalah orang yang berilmu. Ya? Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, dia ni ketika nak dibunuh oleh Hajjaj nak bunuh dia.
Haji hantar orang panggil, mari sini. Dia agak dah, aku mati dah ni. Agak dah. Sebab dia duduk tegur-tegur kan. Hajjaj kan boleh orang tinggal sikit pada dia. Hajjaj. Jadi maknanya, cerita pendek, dia nak bunuh. Dia kata, ana qatiluk. Aku nak bunuh kau. Kata, Hajjaj. Saya sebelum dia keluar, dia pakai kafanah. Yalbas kafanahu, dia pakai jubah dia, dia nak mati dalam jubah tu. Kan? Dia ambil sorban dia ambil pakai minyak wangi, dia tahannut, dia keluar pada rumah dia. Kan? Dia keluar. Mana jumpa apa nama dia punya apa nama ni, orang yang zalim ni lah. Hajar kata aku nak bunuh kau. Dia kata bunuh. Masya Allah. Kalau kita lari dah berada. Dia kata kau nak mati dengan apa? Engkau lah pilih. Dengan apa engkau bunuh aku, dengan itulah Allah akan siksa engkau. Okay? Dia kata panggil para penari. Mak datanglah para penari-penari. Seribu menangis. Kenapa kau menangis? Aku menangis bukan sebab itu mereka diciptakan. Okey, dia kata hadapkan wajahnya ke arah kiblat. Dia kata wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Ya. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan segala langit dan bumi. Cerita banyaklah. Maknanya tak takut hati lah. Tak ada rasa gentar sikit pun. Sebab dia pun dah mengata apa? Dah teramat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tadi. Akhirnya last dia dipancunglah. Sembamkan wajahnya ke bumi. Ya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Terus dipancung kepala dia. Ya, tapi itulah cerita banyaklah kisah kan. Sebab saya kata kalau cerita berbagai kisah memang tak bolehlah capai matlamat kita hari ni kan. Baik. Dia kata rahimahullah fa innahu yashrah as-sadr wa yasi'u hatta yakuna awsa' min ad-dunya. Jadi ilmu dia melapangkan dada, dia meluaskan dia dengan perasaan ni sehingga lebih luas daripada dunia. Kan? Kejahilan itu mewarisi kesempitan. Jadi kita baca sebenarnya saya dah terjemah di atas tu, tak patut saya baca. Maksud tertulis Arab, tak apalah. Okey, sesungguhnya ilmu melapangkan dada, dia diterjemah lagi sekali macam ni, tak apa. Okey, kita baca ya. Sehingga menjadi lebih lapang daripada dunia. Sedangkan kejahilan telah menyempitkan. Setiap kali ilmu seorang hamba bertambah, maka dadanya menjadi lebih lapang dan terbuka. Namun itu tidak berlaku untuk semua ilmu. Melainkan ilmu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu syariat lah. Ilmu yang bermanfaat. Orang-orang yang memilikinya adalah orang-orang yang membawa kelapangan dalam dada dan hati manusia. Memperbaiki akhlak mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Ini para ulama tugas mereka, melapangkan dada manusia. Yang keempat, sebab keempat berzikir dan banyak berdoa. Ada juga sebab kelapangan dada. Jadi berzikir. Mana tak tahulah, kita berzikir masa ketika kita bersendirian kan. Bila kita masa bersendirian? Saya rasa kalau saya masa bersendirian dalam kereta orang. Saya masa bersendirian dalam kereta. Di rumah kita kan, kiri kanan, depan belakang, anak-anak kita kan. Jadi dalam kereta siapa tak kacau kita. Nak tengok handphone pun tak boleh dalam kereta. Tapi ada juga yang nakal kan. Dan handphone juga. Jadi banyak berzikir. Bacalah zikir pagi petang. Banyak zikir kita boleh baca, insya-Allah. Saya ada seorang sahabat. Dia kerja Petronas. Dia duduk kat Sarjana Utama. Jadi dia setiap hari perjalanan tak tahu lah dia nak pergi jam. Dia akan dengar ceramah-ceramah. Ceramah Ustaz Taklim dia, Ustaz Sri, Ustaz Mashan. Dia akan dengar. Hari-hari dia, insya-Allah. Nak pergi Petronas kan, yang bangunan Petronas tu. Jam pagi. Dengar. Satu ceramah. InsyaAllah. Baguslah. Dia tak sempat datang belajar, tapi dia bekerja. Masya Allah. Tiba-tiba tengah-tengah ceramah dia kata kita. Jadi begitu. Kita boleh buat macam-macam. Antara dia zikir dah banyak, berdoa. Dia kata, wahai orang yang merasa sesak dadanya dan kusut urusannya, angkatlah tanganmu dalam doa kepada Tuhanmu, luahkanlah keluh kesah dan dukamu kepadanya.
Ya, tumpahkan air matamu di hadapannya. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala lebih penyayang kepadamu daripada ibumu, bapamu, pasanganmu, dan anak-anakmu. Masya Allah. Mak kita sayang macam mana kita tahu kan? Tapi Tuhan sayang lagi pada kita lebih. Mak sayang pada anak. Ada satu zikir yang disebutkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, La ilaha illallahul azim, la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya. Ini maknanya siapa yang baca ini dia akan hilangkan daripada dia kesempitan dan kesusahan lah. Ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi Muhammad SAW apabila ditimpa kesusahan atau kesedihan, boleh mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ini zikir pagi petang kita kan. Ada timpa kesusahan, tak ada susah pun kita baca. Tapi dalam keadaan doa ni lebih makbul bila lah, paling cepat makbul. Ketika dalam keadaan kita ni tersepit, terdesak, masa tu kita berdoa, doa cepat makbul. Bila dalam keadaan kita ni kehendak yang amat sangat, masa tu kita fokus, mengalir air mata. Siapa tak boleh tolong lah? Hanya Allah. Satu cerita saya nak kongsi. Ya. Okay. Maknanya seorang ni, ini apa yang saya dengar daripada ceramah-ceramah dalam kaset. Dulu kaset. Dulu kaset, sekarang CD, sekarang dah bukan, ni dah YouTube kan. Jadi satu orang ni share di ceramah lah, dalam bahasa Arab lah. Dia kata satu orang ni, dia ni isteri dia sakit, kena buat pembedahan dan memerlukan sekian-sekian banyak duit. Banyak duit lah, dia tak mampu, tak ada kemampuan. Masa lemah lah, long life lah. Jadi dia masuk masjid, dia ambil wuduk, dia solat, dia berdoa. Berdoa dengan penuh harapan, doa langsung fokus dalam doa ni. Lepas dia tunggu dalam masjid. Tunggulah, tak nak buat apa kan, tunggulah. Nak cari duit. Orang dalam masa yang sekian-sekian perlukan wang yang sekian-sekian banyak nak pembedahan. Tiba-tiba satu syekh masuk, bagi salam, dia tanya apa khabar, gini-gini. Kan, saya kata tengok je ada masalah, ya. Ada masalah, perlukan wang sekian-sekian untuk pembedahan isteri sekian-sekian. Oh, tak apa, saya kata. Lepas tu, saya pun solat je lah. Solat. Duduk, selang, berapa lama, ada satu orang masuk. Orang ni memang nak cari syekh tu. Kata syekh, indi amwal. Dia kata, saya ada duit, saya nak bayar zakat. Bolehlah syekh tolong cari siapa-siapa yang memerlukan untuk zakat. InsyaAllah. Syekh kata ada sekian, ada banyak tak? Sekian banyak. Baik. Tak apa, orang tu pun pergi lah. Saya panggil orang tadi, mari sini. Ketika kamu perlukan duit sekian-sekian untuk pembedahan sekian-sekian, jadi kamu beritahu jumlah sekian-sekian. Sekarang Allah dah hantar duit sejumlah secukup yang kamu mahu. Ya, cukup-cukup duit Allah Ta'ala hantar. Ni, subhanallahilazim. Ini bukan cerita rekat kan? Cerita benar. Itu mana itu? Power doa tadi lah. Masalah keadaan kita terdesak, kita dalam keadaan teramat memerlukan, habislah, putus jalan lah. Kan? Kita hanya ada Allah. Ya. Sebab tu kata penyair Arab, dia kata, ya sahibal hammi innal hamma munfarijun, abshir bi khairin fa inna as-sani'a huwa Allah. Dia kata, hai orang yang ada kesukaran, kesusahan, ketahuilah kesukaran, kesempitanmu akan sirna, akan hilang. Kenapa? Fa inna as-sani'a huwa Allah. Kerana yang buatnya Allah. Alladhi yaksh idza bulita ila bulita fathiq billahi warda bihi. Apabila engkau diuji, maka percayalah engkau kepada Allah, yakinlah kepada Allah. Warda bihi, redalah dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Semuanya baik untuk kita, semua baik. Idza bulita fathiq billahi warda bihi. Alladhi yakshifu al-balwa huwa Allah. Yang menghilangkan segala musibah Allah. Siapa? Kita nak panggil siapa? Panggil sana, panggil sini, panggil Allah. Allah akan datangkan bantuan dia.
pertolongan dia. Nabi SAW dalam perang Badar berdoa, maka tengah sampai jatuh dia punya ridak dia ni. Abu Bakar duduk belakang, duduk angkat letak jatuh. Abu Bakar kata, cukup dah ya Rasulullah, cukup dah. Allah dah dengar dah permohonan permintaan kamu. Allah dah dengar dah. Allah datangkan pertolongan dan bantuan daripada langit. 300 orang lebih lawan 1000 orang. Ya, mati pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Kan? Abu Sufyan sempat Islam lah akhirnya, alhamdulillah. Itulah. Baik, ini dia Hayyu ya Qayyum. Bila kita baca kita fokus. Jadi kita bukan minta musibah dan bencana, tapi bila Allah uji kita macam tu. Lepas satu-satu ujian. Baik. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, doa orang dalam kesedihan. Ya Allah, kan? Ini doa al-makrub ni. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku harapkan rahmatmu. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku. Jangan kau serahkan aku pada diriku sendiri, walaupun sekelip mata. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doa. Ya, perbaikilah keadaanku semuanya. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asaba 'abdun hammun wala hazan. Tidak menimpa seseorang hamba oleh kepayahan, kesukaran, wala hazan ataupun wala huzun, dan tidak juga kedukacitaan. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika. Ya Allah, semuanya aku hamba lelakimu. Kalau perempuan lah. Ya, Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika, dan anak lelaki kepada hamba lelakimu, wa ibnu amatika, dan anak perempuan dan anak lelaki kepada hamba perempuanmu. Nasiyati bi yadika, ubun-ubunku di tanganmu. Madin fiyya hukmuka, berlalu atasku segala ketentuanmu, ketetapanmu, hukummu. Adlun fiyya qada'uka, adil terhadapku segala ketentuanmu. Apa yang berlaku pada aku ni, qada' dan qadarmu adalah keadilanmu. Masya Allah. As'aluka. Ini kita nak kena hayati dengan suasana sekarang. Kan? Terutamanya itulah saya dah nampak di sana, di Palestin. Itu dia suasana kita, umat Islam. Cubit paha kanan, paha kiri terasa. Kita buat macam mana? Ya. Kita nak mengharapkan serigala yang memelihara kambing. Serigala jadi tuan kambing. Kita ni ibadat kambing lah. Serigala tu siapa, faham sendiri lah. Jadi begitu. As'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, bi kulli ismin huwa laka, dengan segala nama milikmu. Segala nama. Samaita bihi nafsaka, yang Engkau namakan nama itu dirimu, atau anzaltahu fi kitabika, ataupun kau sebutkan nama Engkau tu di kitab Engkau. Ada nama yang Tuhan tak beritahu kat siapa-siapa pun. Atau 'allamtahu ahadan min khalqika, ataupun nama yang Kau telah ajarkan kepada seorang daripada makhlukmu. Atau ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indaka, ataupun nama itu Kau sembunyikan di ilmu ghaib di sisimu. Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, Kau jadikan Quran itu sebagai taman bunga, musim bunga di hatiku. Wa nur sadri, dan cahaya di dadaku. Wa jala huzn, dan sebagai hilangnya duka citaku. Wa dhahaba hammi, dan hilangnya kepayahanku, kesusahanku. Kalau kita baca tu, illa dhahaballahu husnahu wa hammuhu, melainkan Allah akan hilangkan kedukaan dia, dan Allah akan hilangkan kesempitan dia, kepayahan dia. Kita susah nak buat sesuatu ni. Kalau kita merasa payah, susah nak buat ni, macam mana? Apa kerja kita? Apa susah sangat ni ya? Oh, payahnya baca ni. InsyaAllah. Baca dengan fokus lah. Menghayati doa. Akan datang bantuan, insyaAllah. Ya? Jadi, wa abdalahu makanahu farahan, Allah akan gantikan tempat yang payah susah tadi dengan kegembiraan lah. Okey. Ini tak apa ni. Dia kata, fahris barakallahu fika ala dawami dzikrillah, maka berusahalah, semoga Allah memberkatimu untuk sentiasa berzikir kepada Allah.
wala tu'rin anhu, jangan berpaling daripada berzikir kepada Allah Taala, kerana Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengikutiku, daripada mengingat aku, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang tak zikir, orang hidup dia sempit, jiwa dia sempit. Ma'isyatan dhanka, dan kami akan bangkit dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang kelima, sebab kelima nak pergi sampai sebab 10 jam 7. Okey. Segera meninggalkan maksiat dan muhasabah diri. Jadi dosa itu adalah kehinaan, pengusiran dan menjauhkan diri daripada rahmat Allah Taala. Ini dosa. Serta inginkah kamu mendapatkan jalan keluar dari situasi yang kamu hadapi? Sungguh menghairankan seseorang mohon kepada Allah untuk keperluannya sendiri namun melupakan dosanya. Kita minta ni kepada Allah tapi kita lupa dosa yang kita buat. Tidak beristighfar kepada Allah. Tidakkah dia tahu bahawa dosa itu adalah pintu yang besar, darinya datang bencana ke atas seorang hamba. Bencana datang dengan sebab dosa. Allah kata dalam Quran surah Asy-Syura ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Dan tidak menimpa kamu daripada musibah melainkan dengan apa yang diusahakan oleh tangan kamu, dan Allah banyak memberi kemaafan. Kemudian surah Imran ayat 95 Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan kamu berkata apabila kamu ditimpa suatu bencana, maka bencana yang serupa telah menimpa kaummu sendiri, dan kamu berkata daripada mana datangnya ini? Katakanlah itu datang daripada dirimu sendiri. Sebenarnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan apa yang akan dibalasi kepada pelaku dosa adalah kesempitan dada, kekerasan hati, kebingungan, kegelapan, kegelisahan, kesedihan dan ketakutan. Ini dalam hati orang yang buat dosa. Sebab itu semua kita istighfar. Istighfar dia akan mendatangkan ketenangan. Zikir. Ini adalah perkara yang tidak mungkin bagi seseorang yang memiliki sedikit kepekaan dan penghayatan untuk ragu tentangnya. Bahkan kegelisahan, kekhawatiran, kesedihan, kesempitan adalah hukuman yang segera. Ini semua hukuman segera. Api neraka dunia dan neraka jahanam yang nyata. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepadanya, rasa redha dengannya, mengisi hati dengan cinta kepadanya, mengucapkan zikir kepadanya serta merasakan kebahagiaan dan kesenangan kerana mengenalnya, adalah pahala yang segera. Syurga dan kehidupan yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dunia sama sekali. Dunia tak ada kaitan. Sebab itu Nabi kita, mali wali dunia illa karakibin. Tidak ada kaitan aku dengan dunia ni. Walaupun Nabi duduk di dunia sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi kata mali wali dunya illa karakibin istadhalla tahta asy-syajarah thumma raha wa tarakaha. Duduk berehat sebentar di bawah sepohon pokok, ibarat macam tu, kemudian bangun untuk pergi meninggalkan pokok tersebut. Ini dunia. Sebab tu Nabi kata dunia mal'unatun. Dunia ni dilaknati. Dunia ni dilaknati oleh Allah Ta'ala. Wa mal'unun ma fiha. Dan dilaknati apa yang ada di dunia ini illa zikrullah wa ma walah. Kecuali zikir kepada Allah dan perkara yang berkaitan dengannya. Majlis ilmu. Ada yang. Ya? Baik. Maka segeralah, semoga Allah merahmatimu untuk memeriksa dirimu sendiri dengan pemeriksaan yang jujur dan adil lah. Pemeriksaan dari seseorang yang menginginkan keridhaan Tuhan dan kebaikan bagi dirinya sendiri. Jika kamu telah lalai dalam solat, zakat, atau kewajipan lain yang Allah tetapkan bagimu, atau jika kamu terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka segeralah memperbaiki keadaanmu, berjuanglah untuk itu, dan kamu akan melihat dari Allah apa yang akan melapangkan dadamu dan memudahkan urusan. Allah kata walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, dia nak betulkan diri dia, nak baiki diri dia, semuanya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan semuanya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Sebab yang keenam. Baik, tunaikan segala kefarduan dan melaziminya. Yang menjaga kewajipan dan mempertahankannya serta memperbanyak ibadat sunnah seperti solat, puasa, sedekah, perbuatan baik dan sejenisnya. Kerana konsisten dalam menjalankan kewajipan dan memperbanyak ibadah sunnah adalah sebab-sebab daripada cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah bersabda, Inna Allah qala, sebenarnya Allah Ta'ala berfirman. Ini adalah terjemah sendiri. Man ada li waliyan, man ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Siapa wali orang Allah Ta'ala? Orang-orang yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa, itulah dia aulia Allah. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb. Silap tu terjatuh ra. Di bil hub mana lain pula. Sama mana cinta pula kan. Jadi bil harb, ha ra saya tertinggal. Bil harb ra tu. Jadi ada ra situ. Ini kalut-kalut punya buat ni. Ini tu lepas zuhur. Lepas zuhur tu buat kerja ni. Sampai tu pukul 5 kelas kabut dah. Tapi tak jam, alhamdulillah. Nak bagi sini tak jam. Lawan harus. Tapi itulah di kelas kabut je. Bil harbi. Tak ada nak cek kali kedua tak apa. Okey, aku telah mengisytiharkan perang terhadapnya. Memusuhi wali Allah, memusuhi orang-orang beriman, Allah isytihar perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Tidak ada perkara yang hamba-Ku lakukan mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara fardu, maksudnya dengan perkara tidak ada perkara yang hamba-Ku lakukan untuk mendekatkan dirinya kepadaku, ya, yang aku paling cintai melainkan perkara yang fardu. Maksudnya yang paling aku suka pada segala ibadat ni adalah yang fardu. Ya. Jadi maknanya macam malam kita solat Isyak, solat tarawih, solat Isyak berjemaah, tarawih berjemaah. Mana paling Allah cinta? Solat Isyak berjemaah. Sebagian orang tak apalah, kita lah Isyak dengan imam tarawih lah, imam bagi salam kita sambung lagi dua. Soalah, dapat pahala. Tapi tak macam pahala takbiratul ihram bersama dengan imam tadi. Isyak tu. Sebab yang paling Allah cinta Isyak tu. Antara fardu dan sunnah. Isyak. Solat maghrib berjemaah lebih Allah cinta daripada solat tarawih tadi. Isyak. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada Aku dengan melakukan perkara-perkara sunat sehingga Aku mencintainya. Allah kata, fa idza ahbabtuhu, bila Aku cinta kepadanya, kuntu sam'u alladhi yasma'u bih, akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah akan dorong dia untuk mendengar perkara-perkara yang baik, kan? Melihat perkara-perkara yang baik, kan? Buat perkara-perkara yang baik. Allah kata, wala in salani wa in salani, kalau dia minta kepada Aku, la utiyanna, Aku pasti akan bagi. Allah kata, wala in ista'adani la u'idhanna, kalau dia minta perlindungan dengan Aku akan lindungkan dia, kata Allah. Sebab ketujuh, bermajlis dengan para salihin. Bersama dengan teman-teman yang saleh dan mendengarkan cerita mereka serta mengambil manfaat daripada kata-kata dan petunjuk mereka, duduk bersama mereka adalah untuk mendapat keredaan Allah, dan meninggalkannya adalah perbuatan, adalah membuat syaitan suka lah. Tak duduk dengan majlis orang yang saleh ni. Oleh kerana itu, hendaklah anda tetap bersama mereka, mencari nasihat daripada mereka. Anda akan merasakan kebahagiaan dan keceriaan dalam hati anda. Namun waspadalah terhadap kesendirian. Mana seorang-seorang ni, seorang-seorang ni ada mari ni lah, tiup bisik ni, suruh buat tu, suruh buat ni. Jadi hindarilah kesendirian, berhati-hatilah agar tidak menjadi sendirian tanpa teman atau sahabat, terutama ketika masalah bertambah berat bagi anda. Bulan puasa baru ni kan yang budak bunuh diri kan, Ramon Putra. Bulan puasa kan, budak sekolah 3 tahun apa? Lupa dah saya. Budak tingkatan sekolah menengah kan, dia terjun. Subhanallah. Kesendirian ni kan, bulan puasa kan, bangun kan, baru masuk puasa. Allah Akbar. Nak buat macam mana kan? Dah mati dah, tak balik. Itunya.
Baik. Jadi mungkin tak ada kawan-kawan yang nasihati dia sorang-sorang fikir semua tadi kan. Syaitan akan menyerang hamba dengan kelemahan dan keputusasaan ketika dia sendirian. Syaitan lebih dekat pada individu daripada pasangan. Nampak? Dan lebih jauh daripada 3 orang. Bila 3 orang ramai ni dia lagi kan. Orang dah sihat tadi. Ingatlah pepatah serigala akan menerkam domba atau kambing yang terpisah daripada kawanan dia. Sebab yang ke-8 membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan merenungkan dan memikirkannya adalah satu cara terbesar untuk menghilangkan kesedihan. Masya Allah. Ya, baca Al-Quran. Ada kefahaman, ada tadabbur penghayatan. Dihilangkan kesedihan, kegelisahan dan kecemasan. Membaca Al-Quran akan memberikan hamba ketenangan hati dan kelegaan dalam dada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan ingat Allah, hati akan menjadi tenang. Afdalul zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Masya Allah. Itulah orang yang hafal Quran, itu ustaz kita. Kan? Hafiz Quran, Masya Allah. Kau senang hafal Quran ni, nak rutin kau surat. Nak rutin. Ada tak kitab lain di muka bumi ni yang dihafal oleh bangsa dia ataupun selain bangsa dia, nak rutin muka surat ataupun kurang? Mana ada? Padri-padri hafal dah kitab Bible ni. Mereka ni padri ataupun orientalis, mustasyriqin, dia pun boleh hafal Quran. Kita dia tak hafal Quran, dia pun hafal. Subhanallah. Ada seorang Pak Ji, dia belajar kat Jerman. Kursus cerita. 10 minit lagi. Kursus cerita. Yang cerita ringkas. Dalam kelas, siapa kenal, mungkin kita semua kenal B.J. Habibie rahimahullah. Dia belajar kat Jerman kan. Dia dengan 2 orang Yahudi ni duduk berlumba dalam kelas. Dia tak boleh challenge Yahudi 2 orang. Dia bertanya Yahudi 2 orang, apa buat apa? Apa yang aku pun baca buku jampa je, tapi apa duduk atas nombor 1 Dia pun tak mau apa, tak mau beritahu. Ni Pak Ji ni belajar kat Jerman juga. Jadi lama-lama dia cerita. Kamu nak tahu sangat? Kami cerita. Kami bangun pukul 3 pagi. Kami mandi, kami pakai pakaian, kami minyak wangi, kami baca Al-Quran. Weh, tipu takkan baca Al-Quran? Kamu kan bukan percaya Al-Quran? Memang kami tak percaya Al-Quran. Kami tak pergi makan, tapi kami baca Al-Quran. Dia boleh menaikkan sistem imun dalam badan. Mujizat Al-Quran. Oh Yahudi. Pak Ji hidup lagi. Contoh kat saya. Saya susah beritahu lah sebenarnya. Dia dah tahu tu, dia rasa macam halu lah. Aku orang Islam tak macam dia pun. Kan? Baca Quran pun lebih kurang kan. Lepas tu dia buat macam tu. Dia bangun solat lah. Orang kafir solat apa? Lepas tu dia nombor 1. Kan dekat sana dia panggil dia Mr. Crack kan. Mr. Crack. Kapal terbang yang atas petok, dia boleh dapat jawapan lah. Cerita panjang lah, tu cerita pendek dia, kita dah masuk sebab yang ke-8. Membaca Al-Quran dengan merenungkan dan memikirkannya adalah salah satu cara terbesar untuk menghilangkan kesedihan tadi kan. Dah baca tadi lah. Okay. Ibn Katsir rahimahullah berkata, iaitu menjadi manis dan tenang di samping Allah, merasa tenteram ketika mengingatnya dan redha dengannya sebagai pelindung dan penolong. Itulah sebabnya Allah berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Artinya itu adalah hakikat yang sebenarnya. Ini kita Ibn Katsir. Oleh kerana itu jagalah untuk sering membaca Al-Quran, baik di waktu malam maupun siang hari, dan mohonlah kepada Rabbmu agar membaca Al-Quran menjadi penyebab bagi kenyamanan hatimu. Ketika seorang hamba mendekat kepada Rabbnya dengan ikhlas, Allah akan membuka pintu berkahnya yang besar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepadamu pelajaran daripada Tuhanmu, penawar bagi penyakit-penyakit dalam dada
dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kesembilan, berbuat baik kepada sesama makhluk. Tak kiralah dengan manusia ke, dengan kucing ke apa ke kan, tak kisahlah. Jadi berbuat baik kepada makhluk dan memberi manfaat kepada mereka dengan harta dan kekayaan yang dimiliki adalah sebab bagi keterbukaan hati, kelapangan jiwa. Seorang yang mulia dan dermawan yang membantu orang lain akan membuat hati orang lain terasa senang dan bahagia. Ada satu cerita. Allah cerita. Tak apalah. Sekejap lagi kita cepat. Oleh kerana itu berusahalah untuk memberikan kebaikan kepada makhluk Allah. Terutama kepada orang tua. Ini bukan cerita rekaan lah. Cerita saya ni cerita tak reka, InsyaAllah. Bukan cerita Nabi Nuh buat kapal dari kayu belum jerai tau. Kan? Bukan cerita tu. Baik, cerita sahih insyaAllah. Terutama kepada orang tua dan mereka yang telah berjasa kepada anda. Juga bantu tetangga dan teman-teman anda. Dan jangan mengabaikan untuk melakukan kebaikan sesederhana apapun. Cintailah untuk orang lain apa yang anda cintai untuk diri anda sendiri dari kebaikan, dan luangkan waktu untuk membantu memenuhi hajat saudara muslim anda. Dengan melakukan ini anda akan menemukan kebaikan, kebahagiaan tanpa keraguan. Mungkin ada yang lihat terjemahan ni terjemahan mirip Indonesia. Betul, sebab saya guna AI. Ya, saya nak terjemah sendiri lambat. Saya terpaksa guna AI. Hak ni saya tak sempat nak edit. Ni dah pukul 5. Sebab ke 9 tengok jam. Tak sempat baca. Jadi tu yang dia perkataan Indonesia tu kan. Tu bukan perkataan Melayu tu. Ini AI dia lebih mirip kepada Indonesia. Okey. Tak apalah kita gunakan. Kemudahan Allah bagi kan. Keselamatan dan kesucian hati merupakan salah satu faktor terpenting yang mengarah kepada keterbukaan hati dan membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi dirinya. Sementara itu hasad dan dengki merupakan salah satu penyakit. Ini sebab yang ke-10 kan. Sudah baca 10. Mengeluarkan kotoran hati dan berusaha menjaga. Ini last. Okey. Dia kata ulang balik, keselamatan dan kesucian hati merupakan salah satu faktor terpenting yang mengarah kepada keterbukaan hati dan membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi dirinya. Sementara itu hasad dengki ini merupakan salah satu penyakit hati yang paling utama dan menyebabkan kekakuan hati. Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata salah satu penyebab utama kesempitan dan siksaan hati adalah keluarnya kebusukan hati. Hati ini jadi busuk, tak elok. Dengki yang merupakan sifat yang tercela yang menyebabkan kekakuan dan penderitaan dan menghalangi tercapainya kesembuhan. Ketika seseorang telah melakukan upaya ataupun usaha untuk membuka hatinya dengan faktor-faktor yang sesuai, namun tidak mengeluarkan sifat-sifat tercela tersebut daripada hatinya, maka dia tidak akan merasakan keterbukaan atau kelapangan hati yang sebenarnya. Tujuan sebenarnya adalah untuk memiliki dua substansi yang saling berlawanan dalam hatinya, dan hati akan condong pada salah satu dari keduanya. Ini sebab yang ke-10. Jadi jagalah, semoga Allah menjaga anda, keselamatan hati anda, dan jauhilah apa yang membawa kesempitan padanya. Tinggalkanlah rasa iri hati, kebencian dan hasad terhadap orang lain, serta cintailah orang lain seperti yang anda cintai untuk diri anda sendiri. Maka anda akan menjadi bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah memberikan kita petunjuk pada kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya nak cerita tadi, saya boleh cerita lah. Kita balik. Ada cerita ni kita boleh kongsi lah. Saya ingat yang pernah ikut kelas saya mungkin ingat cerita ni. Kan? Okey. Berbuat baik bersama makhluk ni. Syekh Muhammad Hassan hafizahullah ta'ala dia cerita ada satu orang syekh, guru di Mesir. Dia cerita di Mesir. Cerita ni berlaku di Mesir. Saya dengar dalam ceramah ala YouTube lah. Ya. Syekh ni dia sakit jantung ni, saluran jantung ni sempit lah. Ke jantung. Dan dia pergi ke Jerman untuk buat treatment lah, kan? Jadi sampai ke Jerman, doktor sana kata kami bagi tarikh sekian bulan, datang semula sini, kita akan buat pembedahan lah. Dia bekalkan ubat-ubat lah untuk dia. Kita balas okey lah, dia balik ke Mesir.
Jadi mana di Mesir kadang-kadang dia tak pucat, tak larat kan, tak tenaga, lemah. Tapi itulah, duduk rumah je tak larat juga, dia rasa nak keluar-keluar jalan-jalan kan dari rumah dia. Jadi satu hari dia keluar dari rumah dia, ya, dalam keadaan kau pucat, jalan, tengok kan, tengok orang jual-jual apa semua, pergi market, jalan tengok orang kan, tengok orang jemur dalam rumah. Satu mata dia terpandang pada satu perempuan tua pegang plastik dekat orang jual daging kan, orang jual daging. Jadi tunggu kat situ. Tu bila ada orang beli daging, tu potong-potong daging kan, dia kan ada yang bila timbang daging tu lemak tak ambil kan, lemak tak tepi. Jadi maknanya makcik dia minta lah kamu jual daging tu, jadi maknanya tunggulah bila dah orang dah ambil daging, dia pun ambil lemak putih lah dalam plastik tadi. Jadi Syekh ni pun tengok dia kata, makcik ni buat apa putih lemak-lemak ni, buat apa? Nah, lemak orang tak makan. Tak apa, jadi bila makcik dah nak balik, dia tahan. Kita Assalamualaikum ya Ummah. Makcik dia kata, salam, tadi saya tengok makcik kat situ kutip lemak-lemak yang orang tak ambil tu. Makcik buat apa? Dia kata, Bunaya, kan, dia kata anakku, dia makcik dia ada 2 anak perempuan di rumah. Kan? Dah 2 bulan dia pun tak makan daging, tak rasa daging, nak maksud itu kan, tak makan daging. Jadi makcik kutip lemak-lemak ni, balik masak juga dia pun boleh makan lah. InsyaAllah. Kata makcik, dia ajak makcik tu pergi pada penjual daging tadi, kan, dia jumpa dia kata, dia keluarkan duit, dia orang berduit lah. Dia kata, ni duit makcik ni akan datang ambil pada kamu 2 minggu sekali 2 kilo daging selama setahun. 2 kilo daging 2 minggu selama setahun. Ya. Daripada hari ni 2 kilo lah. Tak lagi. Makcik tu pun berlutut, berdoa, seronok makcik berdoa. Kan? Dia ni dia seronok lah dengan doa. Dia rasa, kan kita ni bila bersedekah kita rasa kelapangan kan, kita rasa lega kan. Pernah tak sedekah 10 sen ke RM1 ke tak? ya. Jadi tak faham. Dia rasa makin cergas. Dia tak sedar. Dia tak cergas. Dia tak sedar. Dia tak rasa macam sihat. Yang tadi jalan lambat. Dia jalan cepat. Balik rumah. Anak perempuan dia dalam rumah tengok ayah dia. Daripada jauh. Ayah keluar tadi bukan macam ni. Balik macam cergas. Laju jalan. Muka dah merah. Dia kata, ya abata, ayah, pasal ayah jadi macam ni? Anak dia menangis. Ayah, kenapa jadi macam ni? Tadi ayah keluar dalam keadaan tak larat, sekarang ayah balik dalam keadaan sihat. Ya. Oh, dia kata, ayah anakku, dia kata tadi gini cerita, maka anak dia pun sujud syukur. Nangis, seronok. Ayah dia dah sihat. Tak apa, dia lah. Kadang-kadang dia rasa habis kata ubat makan juga. Sampai masa untuk pergi ke Jerman tadi. Itu sampai masa dia untuk cek semua kan, cek. Lepas tu terkejut. Cek lagi sekali. Dia kata, ya fulan, apa kamu dah buat? Saluran yang tersumbat tu dia tak ada dah. Dia tanya pula, tajartu ma'allah, aku berniaga dengan Allah. Subhanallahilazim. Aku berniaga dengan Allah. Niaga dengan Allah Ta'ala tak rugi, untung selama-lamanya. Ini dia sebab ke-9 berbuat baik kepada sesama makhluk. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fil ula wal akhirah. 47.